أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang Rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang Rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berpaling tadah menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Allah yang tidak ada bandingannya itu. Dan tiap-tiap makhluk yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, iaitu satu ketetapan ajal yang tertentu masanya, yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan dengan yang demikian, sesiapa yang menghendaki balasan dunia, kami berikan bahagiannya dari balasan dunia itu. Dan sesiapa yang menghendaki balasan akhirat, kami berikan bahagiannya dari balasan akhirat itu. Dan kami pula akan memberi balasan pahala pada orang-orang yang bersyukur. Dan beberapa banyak daripada nabi-nabi dahulu telah berperang dengan disertai oleh ramai orang-orang yang taat kepada Allah. Maka mereka tidak merasa lemah semangat akan apa yang telah menimpa mereka perjalanan Allah. Dan mereka juga tidak lemah tenaga dan tidak pula mahu tunduk kepada musuh. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang sabar. Dan tidaklah ada yang mereka ucapkan semasa perjuangan selain daripada berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan perbuatan kami yang melampau dalam urusan kami, dan teguhkanlah tapak pendirian kami dalam perjuangan, dan tolonglah kami mencapai kemenangan terhadap kaum yang kafir. Oleh itu Allah memberikan kepada mereka pahala dunia kemenangan dan nama yang harum, dan pahala akhirat yang sebaik-baiknya, nikmat syurga yang tidak ada bandingannya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengasihi orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini masih lagi menceritakan tentang peperangan Uhud. Apabila para sahabat yang engkar arahan Nabi supaya mengawal bukit yang penting kerana turun memungut harta rampasan perang yang tinggalkan oleh musuh, menyebabkan kedudukan mereka diambil oleh musuh, dan tentera Islam dalam keadaan terkepung. Sahabat-sahabat terpaksa mempertahankan Nabi SAW. Dengan jasad-jasad mereka dijadikan benteng, perisai untuk menghalang senjata-senjata sapa ke Nabi.
menadah melakan, menadah jasad. Ada yang gugur syahid. Dan memang sahabat-sahabat Nabi ini berebut nak mati syahid. Disebut dalam ayat yang dahulu, walaqad kuntum tamannawna al-mauta min qabli an talqahu faqad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Tuhan kata, aku tahu kamu bercita-cita untuk mati di medan perjuangan, dan kamu lihat sendiri rakan-rakanmu mati yang gugur syahid. Sebab mereka berebut nak mati ini kerana mereka percaya mati syahid sangat besar fadilatnya. Sebaik saja gugur, mengalir darah, dosa diampun oleh Allah. Diampun Allah. Dan boleh beri syafaat 70 orang keluarga yang masuk neraka pada hari kiamat. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Menyebabkan mereka berebut untuk mati syahid. Tapi mati syahid ini bukan mudah. Kena ajar di sisi Allah. Allah menentukan ajal. Kalau orang tu tak mati, tak mati macam mana pun. Belum siapa ajar dia. Ketetapan Allah, bukan manusia boleh buat. Mu tengok sendiri rakan-rakanmu yang mati. Di tengah mereka mempertahankan itu, tiba-tiba dia sebarkan Muhammad sudah dibunuh. Muhammad sudah dibunuh kerana ada seorang musyrikin sempat memukul kepala Nabi sehingga berdarah. Lalu beritahu ke kawan dia, Muhammad dah mati dah. Lalu syaitan masuk dalam hati orang Islam. Rasulullah dah mati. Bila dengar Nabi mati, ada yang lemah semangat. Dengar Nabi yang mati lembek, yang lemah semangat. Ada yang pusing balik ke Madinah. Muslimat tunggu nak tahu berita. Lalu tanya pasal apa balik, Nabi dah mati. Lalu muslimat ambil batu tagur mereka ni, lontar, mu lari, Nabi mati dengan Nabi lah. Dan ada sahabat-sahabat yang mengatakan Rasulullah mati, kita masih ikut Nabi, mati dengan Nabi. Mereka lawan habis-habisan, dan mereka meratus strategi baru, berundur ke Teluk Bukit Uhud dan naik ambil kawasan tinggi. Musuh tak berani rapat lagi. Musuh berundur. Dalam keadaan Allah Ta'ala menurunkan ayat, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Tiadalah Muhammad melainkan dia seorang rasul, seorang manusia yang dilantik menjadi rasul. Telah terdahulu daripada Muhammad rasul-rasul yang lain. Rasul-rasul yang lain ramai, ribu rasul zaman dulu. Ratus, ada kata ratus rasul zaman dulu. Ramai. Apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum? Rasul zaman dulu mati. Ada yang mati sakit, tua. Ada yang mati dibunuh. Ada rasul yang dibunuh. Dibunuh oleh musuh-musuh Islam. Mati rasul-rasul ini. Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan ada lagi Nabi yang mati dibunuh. Dikurung dalam telaga, letak batu besar, mati. Ada rasul-rasul yang mati. Apa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum? Adakah jika sekiranya Muhammad mati atau Muhammad dibunuh, maka tumit kamu berpusing. Kamu meninggalkan Islam, berpaling tadah daripada Islam kerana Nabi sudah tidak ada lagi, jadi kafir semula. Wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Sesiapa yang tumitnya berpaling jadi kafir, meninggalkan Islam, dia tidak memberi mudarat sedikit pun kepada Allah. Tak ada mudarat pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Allah Ta'ala Rabbul Alamin. Agamanya tidak mati walaupun kamu menyeleweng. Nabi Musa kata kepada Bani Israil, wa in takfur antum wa man fir jami'an. Jika kamu, wahai Bani Israil, kamu kafir, dan seluruh manusia kafir belaka, tanpa beriman,
Allah Ta'ala maha perkasa lagi maha terpuji, kata Nabi Musa. Nabi Musa gerak kepada Bani Israel ni, tambah dengan kata sangat, wahai Bani Israel, kalau kamu pakat kafir belaka, semua manusia atas muka bumi ni kafir belaka, Allah Ta'ala maha terpuji, Allah Ta'ala maha perkasa, tak ada siapa yang boleh mengalahkan Allah, kata Nabi Musa. Maksud yang sama. Barang siapa yang berpaling tadah daripada Islam, dia tidak boleh mematikan Islam, tidak boleh memberi mudarat sedikit pun kepada Islam. Wa sayajillahu syakirin, Allah Ta'ala membalas kepada mereka yang bersyukur di atas nikmat Islam. Allah Ta'ala balas pada mereka yang teguh dengan Islam, yang bersyukur atas nikmat Islam. Dapat kemenangan dunia kalau panjang umur, dapat kemenangan akhirat kalau mati. Allah Ta'ala mesti memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang bersama dengan Islam, sama ada menang ataupun kalah, hidup ataupun mati, timbul atau tenggelam, tu dengan Islam. Senang, susah, bangsat, orang buat macam mana pun tetap dengan Islam. Allah Ta'ala memberi ganjaran kepada mereka yang bersyukur. Ini janji Allah Ta'ala. Kerana nikmat Islam, nikmat yang paling besar. Tak boleh pandang nikmat harta, nikmat pangkat, nikmat kedudukan, nikmat umur, nikmat-nikmat ni atas dunia saja. Nikmat Islam daripada dunia sampai ke akhirat, nikmat yang tidak ada bandingan. Barang siapa yang teguh dengan Islam, Allah Ta'ala balas kerana syukurnya dengan nikmat Islam itu. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Belum kita terjemah ayat ni, kita dah baca dulu. Bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi sedih, saya nak baca ayat ni. Bila baca ayat ni, barulah sedar belaka, naik semangat semula, bangkit semula. Allah Ta'ala kata lagi, wa ma kana nafsin an tamuta illa bi idznillah kitaban muajjala. Dan tiadalah bagi diri seseorang itu mati melainkan dengan izin Allah, mengikut ketentuan ajal yang ditulis oleh Allah Ta'ala. Yang menentukan umur Allah Ta'ala, bukan manusia. Walaupun dikepung oleh musuh, semuanya pakat nak bunuh dia, kalau ajal dia tak siapa, tak mati. Duduk di rumah sekalipun, kurung dalam rumah takut mati, siapa ajal, mati juga. Ini ajal ketetapan Allah. Ajal seseorang tidak panjang dengan sebab dia mencegah kemungkaran. Ulama kata, hadis pun kata, seorang itu jangan takut nak cegah kemungkaran, takut nak cegah kemungkaran berlaku, takut matinya bunuh dia orang. Tidak, Allah Ta'ala menentukan ajal. Bila percaya hak ni, seseorang tu berani, takut menghadapi siapa saja, tak gun dalam menegakkan Islam, berani, berani menghadapi siapa sahaja, berani. Di sinilah contoh sahabat-sahabat Nabi ataupun tabi'in yang berani menegakkan Islam. Berani. Contohnya Rubai bin Amir. Kita baca kisah dia minggu lepas. Saat dia bakal tugas dia bertemu dengan Rustam, panglima tentera Parsi, kerajaan besar dunia. Masuk dalam khemah panglima tentera Parsi Rustam, jeneral yang paling tinggi sekali. Dihampa dengan permadani yang tebal, permadani yang mahal harganya. Rubai masuk dengan lembing, dengan tombak pikul. Di depan Rustam, dia letak mata tombaklah ke bawah. Letak mata tombaklah ke bawah, tikam permadani, buat kaca permadani malah tu. Di depan Rustam, menunjukkan keberaniannya berdepan dengan panglima Parsi. Pasal apa? Kerana melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tak takut kebesaran Allah Taala yang menentukan. Nabi Musa alaihi salam dengan Bani Israel ketika berundur daripada Mesir, sapa di tepi laut. Sapa tepi laut waktu siang hari, paling belakang tengok debu menjulang ke langit, menandakan betapa ramainya bala tentera Firaun
yang sedang memburu mereka. Ada ulama kata jumlah 1 juta bala tentera Bani Israel dalam ratus ribu. 1 juta tentera Firaun mengejar dia. Bila tengok lebu menjulang di langit, Nabi saya kata inna lamudrakun. Inna lamudrakun. Kita akan dapat ditangkap. Akan dapat dibunuh. Abilah kita kali ini. Kamu ni Musa pandai sangat, suruh lari. Duduk di Mesir balik-balik. Ajak lari. Sekarang ni Firaun kejar kita. Lauk di hadapan. Bala tentera dia yang ramai di belakang. Inna lamudrakun. Abilah kita. Nabi Musa kata, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, tidak sekali-kali. Nabi Musa kata, mereka tak boleh menangkap kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Bersama dengan aku, Tuhan aku, Tuhan akan tunjukkan jalan bagaimana menyelamatkan diri. Nabi Musa. Nabi Musa menunjukkan sifat seorang rasul yang beriman, yang kuat iman. Tak takut, tak gemetar dengan 1 juta pada tentera Firaun. Kerana kekuasaan Allah lebih lagi. Berani. Tariq bin Ziyad bawa pada tentera belah-belah ribu mendarat di Spanyol, sebuah kerajaan daripada utara Afrika. Lalu diperintah supaya kapal yang bawa dibakar. Dibakar kapal. Tak boleh balik dah. Tariq berucap mengatakan, musuh di hadapan kamu, lauk di belakang kamu, di mana nak lari? Kata Tariq. Musuh di hadapan, lauk di belakang, habis kena bakar kapal. Aku denganmu juga. Tariq kata, aku dengan kamu juga. Dengan bala tentera ini, Tariq bin Ziyad berjaya menawan Spanyol, mengalahkan musuh yang berlipat kali ganda besarnya dengan izin Allah. Bukan saja zaman Nabi, termasuk zaman selepas Nabi. Ini berlaku. Kerana mati ditetapkan oleh Allah. Di sinilah orang Islam, bila berjumpa dengan musuh, tak boleh undur. Tak boleh undur. Sama ada mati ataupun menang. Kecuali berundur kerana strategi peperangan. Diizinkan. Berundur kerana nak bergabung dengan kawan di belakang. Nak meneruhkan lawan lagi. Ini diizinkan. Kalau undur lagi, tak boleh. Dosa besar. Dosa besar. Ini sebut dalam Al-Quran. Dosa besar. Ini orang Islam. Kerana orang Islam dia percaya kepada kebesaran Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang menentukan ajal seseorang. Wa man yurid sawabad dunya nu'tihi minha. Barang siapa yang hendak ganjaran dunia, aku beri padanya, Tuhan kata. Barang siapa yang nak dunia, aku beri. Wa man yurid sawabal akhirati nu'tihi minha. Barang siapa yang nak ganjaran hari akhirat, aku akan beri juga, Tuhan kata. Wa sanajzi syakirin, dan kami akan balas pahala yang besar pada orang yang bersyukur dengan nikmat Islam. Itu ayat ini. Barang siapa yang nak dunia, aku beri, Tuhan kata. Barang siapa yang nak akhirat, aku beri juga. Aku beri juga. Dan Allah Ta'ala memberi ganjaran yang besar kepada mereka yang bersyukur. Dapat ganjaran dunia, dia bersyukur kepada Allah Ta'ala. Boleh pahala. Dapat akhirat pula, lagi besar ganjarannya, upahnya, lagi besar. Ada orang boleh ganjaran dunia, mampus situ. Habis situ dengan dunia je. Tak ada, lupa pada hari akhirat. Punah kan. Orang yang bersyukur pada Islam, boleh dunia ikut Islam. Jadi jambatan menuju ke syurga di hari akhirat. Kalau orang tak nampak akhirat, boleh jambatan dunia, buat jambatan ke neraka. Tak ada bahagian untuk akhirat. Ini Tuhan kata. Aku akan balas, kami akan balas kepada mereka yang bersyukur. Seterusnya Tuhan beri semangat. Wa ka'ayyim min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Beberapa banyak nabi-nabi zaman dahulu yang berperang bersama dengannya. Orang yang rapat dengan Tuhan, rabbiyuna katsir. Pengikut-pengikut Nabi zaman dahulu yang rapat dengan Allah. Berjuang dengan Nabi. Berjuang dengan Rasul. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Tidaklah mereka merasa hina. Mereka merasa takut dan pengecut. Dan sebab mereka ditimpa bencana, kesusahan
dalam perjuangan menegakkan agama Allah, sama ada mereka mati dibunuh atau mereka cedera dan luka, tak takut. Pengikut zaman dahulu rabbiyuna kathir, orang yang rapat dengan Tuhan, tak sedih dengan apa yang ditimpa oleh dia. Terus sahabat-sahabat begini kisahnya. Satu cerita yang menarik, dalam satu peperangan ada sahabat tu kena panah, tubik mata. Nabi ambil mata ubah semula, cerah mata dia, sampai tua cerah mata dia. Abu Sufyan dalam satu peperangan, Abu Sufyan ni ketua perang Uhud ni, ketua kafir dalam perang Uhud. Abu Sufyan ni ketua kafir dalam perang Uhud. Lepas tu dia masuk Islam. Dia masuk Islam dan berjuang dengan Nabi. Dalam satu peperangan, Abu Sufyan kena panah di mata. Lalu Nabi nak ambil, nak ubuh pun dah mata dia. Macam hak sahabat tadi, cerah. Abu Sufyan kata, jangan, biar gini mata saja. Kerana saya lawan Islam dulu. Dulu saya lawan Islam, saya lawan Nabi, perang Nabi. Padang Tuhan ajar saya, biar buta begini, kata dia. Nabi lah beritulah. Maka Abu Sufyan buta sebelah. Ini. Pama wahanu lima asabahum fi sabilillah. Mereka tidak berasa lemah. Mereka tidak berasa takut. Apa yang mereka terima dengan sebab mereka berjuang menegakkan Islam, dengan sebab mereka mati ataupun cedera. Wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah meneruskan perjuangan. Tak lemah walaupun luka-luka dalam perang Uhud, terus meneruskan perjuangan. Kita akan baca kemudian ayat-ayat menyebut bagaimana balik pada perang Uhud, Nabi suruh pergi semula kejar musuh. Lalu mereka bangkit semula menyahut seruan Nabi. Ada yang dipapah, yang sudah cedera ikut kejar musuh, dan musuh lari. Ini bukti wa ma dha'ufu, dan mereka tidak lemah dengan sebab mereka cedera dan sebagainya. Wa mastakanu, dan mereka tidak berasa hina, dan mereka tidak tunduk pada musuh-musuh Islam. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah Ta'ala sangat kasih pada orang-orang yang sabar menghadapi ujian, menegakkan agama, memenangkan agamanya. Wa ma kana qawluhum illa an qalu, dan tidak adalah kata-kata mereka melainkan mereka menyebut kepada Allah, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Perlu dia apa orang kafir? Boleh dengan sebab kita tewah ni, kita buat salah, kita buat silap, maka Tuhan ajar kita, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Dia dah doa, wahai Tuhan yang mampu habis musuh ni. Tak. Wahai Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami. Takut kami buat salah, takut. Sebab itulah tak menang. Sebab itulah jadi begini. Ada dosa. Ampuni dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan melampau kami dalam urusan kami. Boleh kami kan jadi kami tak jaga adab, tak jaga disiplin, tak jaga peraturan, melampaui batas. Wahai Tuhan, ampunilah kami. Dengan sebab kita langgar peraturan, Tuhan tak beri menang. Adabnya tak ada, Tuhan tak beri menang. Memanglah berlaku. Malam-malam tak apa posta, sampai pukul 3 pagi. Lepas tu subuh dah bayar. Contohnya bukan bayar. Semudah je. Subuh kena sembahyang, walaupun bangun tengah malam pun, kecuali dok sedar. Itu dalam keadaan kami melampaui batas. Kami dah jalan tugas, tiba-tiba ada kami tinggal tugas. Tanggungjawab dengan Tuhan. Wasabbit aqdamana, dan tetapkan pendirian kaki kami, tak lari dalam medan perjuangan. Wangsurna 'alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang yang kafir yang menentang Islam. Lalu Tuhan jawab, fa'atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabil akhirah. Lalu Allah Ta'ala berikan kepada mereka kelebihan atas dunia. Atas dunia Tuhan beri kelebihan dah, tak susah hidup, tak ada apa-apa, senang, tak lapar, berkat.
Ada orang boleh jota-jota, susah tak negara tidur. Kita boleh ratus-ratus di negara tidur molek. Ada orang boleh sampai jota-jota, tak negara tidur. Tak negara tidur. Ini. Fa'atahumullahu thawabad dunya. Lalu Tuhan beri kepada kami pahala atas dunia. Senang, tak ada apa-apa. Ada orang boleh balok, boleh tu, boleh ni, duduk negara tidur nak jaga kepiting. Sampai aku, darah tinggi pula, jadi macam-macam. Ha. Ada orang tak ada apa, sihat je tak ada apa. Balam boleh sikit. Tuhan beri berkat atas dunia. Wa husna thawabil akhirah, dan yang lebih baik pahala di hari akhirat. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala mengasihi orang-orang yang buat baik. Orang buat baik kerana agama, kerana Allah Ta'ala. Wallahu a'lam.